Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kerana kita dijadikan sebagai seorang manusia yang dilahirkan sebagai seorang manusia yang berakal, diberikan ilmu, diutuskan Nabi, diutuskan Rasul untuk memperbetulkan segala jenis hidup kita supaya senang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat kehidupan kita. Setiap manusia mesti, setiap nyawa, setiap yang ada nyawa semuanya akan mati. Yang pastinya yang nama manusia, jin akan kembali kepada Allah antara syurga atau neraka. Jadi apabila kita memikirkan kematian kita, memikirkan hakikat kehidupan setelah kematian kita, bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti, bagaimana kita di alam kubur, bagaimana kita di mahsyar, bagaimana ketika mana kita ditimbang segala amalan kita, diberikan rahmat Allah untuk memasuki surga Allah. Alhamdulillah, kerana amal soleh kita ketika hidup. Dan kita mohon pada Allah supaya kita dijauhkan daripada kita dicampak ke dalam neraka wal'iyyazubillah. Itulah tujuan kita dihidupkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah hakikat kita dihidupkan, adalah untuk dimatikan dan dipulangkan ruh kita ini untuk dipulangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dipulangkan, iaitu pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila ada kematian kita kata pulang ke hadrat Allah. Pulang ke hadrat Allah dalam keadaan diterima dengan rahmatnya, ataupun pulang dalam keadaan maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Renungkanlah bagaimana kehidupan kita selama 40 tahun, selama 30 tahun, selama 60 tahun sampai ke usia hari ini. Sudahkah kita mengingati, merasai hakikat kehidupan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebut, tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini untuk beribadah, yakni amal soleh. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmat Islam, cara hidup kita, agama itu adalah cara hidup.
bentuk hidup, perilaku kita mengikut lunas-lunas Islam. Itulah agama. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, ketetapan, keyakinan hati kita tentang perkara-perkara ghaib, tentang arahan Allah, tentang tegahan Allah, kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak diberikan kesempatan seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita beriman kepadanya. Apa yang dia kata, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percaya, itulah iman. Dan kita beramal supaya kita kembali bersamanya di dalam syurga kelak nanti. Amin. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pagi yang penuh keberkatan, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Moga-moga keberkatan dalam ketaatan kita menggerakkan kaki kita, membawa hati kita bersama dengan tubuh dan jasad ini untuk mengkoreksi muhasabah diri, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji ini bukan tentu nak jadi alim, jadi ulama. Kita mengaji untuk kita jadi baik. Tapi kalau Allah nak ubah kita, nak beri kita menjadi alim, alhamdulillah, itu anugerah. Dalam 10 orang, seorang nak jadi alim pun payah sebenarnya, sebab syarat-syarat dia banyak. Tapi kalau hak merapu tu ramai. Dia main mengaji, dia dengar, dia goreng sendiri. Yang tu ramai. Tapi sebenarnya tujuan kita mengaji adalah untuk mengkoreksi muhasabah diri kita. Tambah-tambah pengajian yang dinamakan sebagai pengajian tasawuf, tazkiyatun nafs, membersihkan hati, mencari salah diri. Sebab Allah pandang hati kita, bukan pandang jasad kita. Manusia hanya memandang apa yang kita pakai, apa yang kita perlakukan, itu manusia. Tapi Allah tengok hati kita, iaitu keikhlasan melakukan amalan. Cakap slow, step by step ni, satu bukan siapa nak bagi hak lain semua dan mai. Mau tak ramai lagi ataupun tak baru duduk berjalan ke 10 baru kita mula. Muslimin dirahmati Allah. Baik. Untuk mencari keberkatan dalam kehidupan kita, setiap amal kita, apa beza amal dengan bekerja? Sama aja, kita tengok amal, bekerja. Bekerja ni lebih kepada dunia, bekerja ni lebih kepada perbuatan jasad, tetapi amal ini lebih kepada akhirat. Perbuatan jasad sama dengan, berserta dengan, seiring dengan hati. Malah kalau hati dia, mulut dia pun tapi hati mengingati Allah, maka dia jadi amalan. Tapi kalau bekerja lebih kepada menggerakkan tubuh. Kita mai ke sini dan kita niat amal, maka dia menjadi satu bekalan kita kepada Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah atas nama makhluk dia yang nama masa. Masa ni dia berlalu, masa ni dia berubah, masa ni mengikut keadaan. Masa inilah akan menetapkan bahawa kematian kita, nama dia ajal, sampai masa. Maka bila kita mempergunakan masa kita untuk mengingati Allah, nama dia zikir. Apa itu zikir? Yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, zikir itu bermaksud mengulang-ulang nama Allah, mengulang-ulang nama Allah, menjadikan dia sebagai mengingati
Bukan sekali sebut saja, dia ulang sampai dia ingat. Sebut di lidah hingga rasa di hati. Dia ulang. Macam kita dulu ulang lagu sampai lekat. Ulang salah orang sampai jadi betul-betul salah, sedangkan fitnah saja. Itu zikir. Tapi zikir ini lebih tertumpu kepada menyebut nama Allah. Wirid. Sekali lagi kita cerita, sebab saya sambung balik kitab Amalan Mengangkat Darjat, supaya kita diangkat darjat kita di sisi Allah. Apa itu wirid? Wirid adalah susunan zikir, susunan ayat Al-Quran yang dihimpun untuk kita amalkan. Dan ada satu lagi nama dia hizib. Hizib pula adalah himpunan ayat-ayat Al-Quran supaya kita jadikan dia sebagai amalan. Ambil hadis ni sebagai dalil, dihimpun dalam satu masa supaya kita jadikan amalan akhirat kita. Nah, baik. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung balik amalan mengangkat darjat biasa saja. Dan selalu kita buat sebenarnya, bermula daripada kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Bermula daripada kita mumayyiz, boleh membezakan baik dan buruk. Baligh itu kewajipan. Mumayyiz ni boleh memikirkan baik dan buruk. Kalau kita dah mula buat umur 7 tahun, dikira dah pahala. Untung kalau ada mak ayah yang boleh didik anak dia berzikir. Untung mak ayah yang ada anak yang boleh ajak anak dia wirid lepas sembahyang. Kan? Itu sebabnya digalakkan kita sembahyang berjemaah. Maka imam tadi, bapa tadi atau ibu tadi duduk di rumah, Astaghfirullahalazim alladzi la, dia ulang sampai lekat di telinga anak tadi sampai dia boleh bawa pula. Itu sebab zikir lepas sembahyang ni perlu jahar. Apa dia jahar? Dinyatakan dan dizahirkan supaya lekat kepada hati-hati yang mendengar. Kalau kita zikir sengah tak tahu. Lepas sembahyang diajukan oleh Imam An-Nawawi jahar. Habis pada sembahyang apa pun, utama dia sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib. Si imam tadi akan kata tadi sebagai zikir diulang-ulang supaya lekat pada jemaah. Cuma kena tengok baliklah kalau jadi imam masjid, kalau ada orang yang sembahyang yang menambah ataupun mufaraqah, slowlah sikit sebab mengganggu orang yang sembahyang. Tapi kalau kita di rumah ataupun kita sembahyang sekali siap dengan salam semua sebersama, maka imam tadi diajukan zikir jahar supaya lekat di mulut orang yang mendengar. Saya boleh tanyalah, kalau orang lelaki, mungkin juga perempuan, daripada mana kita belajar zikir selepas sembahyang, nama dia wirid? Daripada mana? Lepas kita dengar imam duk bunyi sampai lekat di bibir kita. Kalau kata duk suruh pergi cari kitab zikir lepas sembahyang, saya silap pakai tak cari dah kitab tu. Tapi kita lekat. Dari mana kita dapat? Daripada imam waktu kita mula-mula belajar tentang sembahyang. Contohnya tahun 80-an. Contohnya saya sampai hari ini. Zikir sembahyang tadi saya lekat daripada tu imam kampung saya. Bayangkan setiap kali saya berzikir, tu imam tu akan dapat pahala walaupun dia dah meninggal. Faham? Nama dia amal jariah. Apa maksud jariah? Mengalir walaupun dia sudah meninggal. Tu. Jadi ibu yang duduk di rumah ajak anak dia sembahyang berjemaah, boleh tak sembahyang yang budak yang mumayyiz, yang tak baligh lagi walaupun kecil? Sah, kata Imam Nawawi. Niat imam. Dia duduk tergaru-garu ke apa ke, kita rokok dia rokok, kita i'tidal dia i'tidal, betul dia garu-garu, tak apalah. Tapi kita teruskan buat macam mana yang kita buat, tetap dikira 27 darjat dah sembahyang berjemaah di rumah. Ya, itu kata Imam An-Nawawi. Muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk dalam amalan sembahyang maghrib.
kalau boleh saya nak photostat, tapi tak dan photostat sebab banyak muka surat. Tapi kalau tuan-tuan dan cari kitab ni, kalau nak boleh. Kitab dia Amalan Mengangkat Darjat, karangan adinda saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Dia ni kerap masuk TV. Baik. Yang pertama, bila masuk maghrib, tak masuk maghrib ni, sorry. Menanti untuk solat maghrib secara berjemaah. Pi masjid awal, pi surau awal, ataupun duduk di rumah, tunggu waktu maghrib tadi. Kalau duduk di masjid, buat tahiyatul masjid. Bagi yang berpuasa sunat, boleh berbuka ringan, bukan melantok. Buka puasa ringan, ambil kurma, ambil ayam ke, susu ke, takat tu je. Ini sunnah Nabi SAW. Kita tunggu maghrib. Kalau buka puasa 8.30 orang boleh mayang maghrib. Wailbul ghuyub dah pun. Nak ghuyub dah mayang tu pun maghrib tadi tu. Dah jaga-jaga. Pelan-pelan kita ajak diri kita, bukan tak boleh buat drastik, tak boleh. Sekali lagi orang kata apa pula. Berbuka dengan sesuatu yang ringan, sebaik saja berkumandang azan buka. Yang kedua, mengejarkan sunat qabliyah maghrib. Yang ni ada khilaf pendapat. Ada hadis kata Nabi terus sembahyang maghrib, Nabi tak mayang qabliyah, mengikut keadaan. Sebab itu dipanggil zuruf wal adat dalam bab fiqh. Di tempat kita, azan maghrib dengan azan isyak luas, lama. Itu sebab boleh sembahyang qabliyah. Tapi ada tempat mengikut geografi dia, mengikut putaran alam dunia ni, maghrib dia cukup rapat dengan isyak. Cukup rapat. Sebab bumi ni ada yang bila masuk maghrib terus masuk isyak. Sebab apa? Malam dia pendek. Kita malam dengan siang sama panjang. Tapi ada satu tempat malam dia pendek. Itu ada orang bila bulan puasa dia duk niat, kalau boleh tak maduk tempat tu. Pasal apa? Malam pendek siang panjang, puasa lama dia kata. Okey. Bila contohnya masuk maghrib, kita kata macam kami dulu di Mesir, pukul 3 pukul 4 masuk dah maghrib. Kalau musim sejuk lah. Lepas tu lama ke tak ke? Kalau musim sejuk lama. Kalau musim panas, boleh kena getah. Musim panas siang lama, malam pendek. Pendek lah. Maka yang ni jaga-jaga. Yang ni kena mayang maghrib terus. Ada hadis dia yang Nabi terus mayang maghrib dalam keadaan nampak lagi tempat memanah bulai tu. Okey, tapi kita suka meralik. Sebab apa? Sebab keadaan kita maghrib dengan isyak terlalu panjang. Takut, bukan pasal apa. Kalau tempat-tempat yang maghrib dengan isyak terlalu rapat, masa dia takut duk galik buat sembahyang qabliyah, bangkit-bangkit nak sembahyang maghrib, masuk dah isyak. Puah. Tu kena faham fiqh. Tapi kita yang duduk di sini, buatlah qabliyah. Benar khilaf. Buatlah qabliyah, tak ada masalah. Dulu ada satu masjid saya duk mengajak kuliah 10 tahun dululah. 10 tahun belah tahun yang dulu. Anak saya pun dah 35 dah. Ada masjid tu, Masjid Bayah. Masuk maghrib, habis azan terus qomat. Nasib baik, dia kata dalam hati, nasib baik aku tak mayang qabliyah, kalau tidak jenuh. Ya, ada, betul. Tak salah pun sebab ada hadis. Allah dia kira berubah sikitlah. Baik, sembahyang qabliyah maghrib 2 rakaat qabliyah. Maksudnya sebelum dia sembahyang ni, dia ada kapit before and after. Dia kapit. Siapa sembahyang qabliyah ni dengan ba'diyah, dia telah mendirikan solat itu sempurna, solat fardu. Sebab apa? Kalau kita kata rumah ni, kalau kita kata ikat simen, ikat bata, kalau kita tak plaster rumah tu, dia jadi huduh, nampak bata selerak. Tapi kita plaster di luar dan di dalam supaya nampak cantik, supaya air tak masuk, air hujan tak masuk dalam bata tadi, masuk ke dalam. Maka diibaratkan seperti itu.
Itu dipanggil qablah dan ba'dah, supaya ada yang berlaku kefasadan tak apa elok dalam solat fardu kita, ambil tampung qabliyah kita tadi, tampung balik bagi elok. Itu sebab dia. Di antara hadis Nabi SAW cerita tentang qabliyah ba'diyah ni, daripada Abdullah bin Buraidah, katanya Abdullah Al-Muzani menyampaikan kepada aku, kata Abu Hurairah, Abu Abdullah bin Buraidah, daripada Nabi SAW. Dengar sabda Nabi ni, hendaklah kamu solat sebelum solat maghrib. Sabda Nabi lagi, pada kali yang ketiga, bagi orang yang hendak melakukannya kerana takut orang ramai menjadikannya sebagai sunnah yang wajib. Maksudnya macam ni, dia bukan tuntutan, dia sunat biasa saja. Tapi sunat qabliyah maghrib ni, dia bukan satu tuntutan. Buat, tak buat pun tak apa. Tapi kalau ba'diyah, tolong buat. Okay, nah? Ba'diyah, tolong buat. Itu maksud hadis ni. Lafaz dia, usalli sunnatal maghribi raka'ataini qabliyah lillahi ta'ala. Selalu dah kan, selalulah duk buat, bukan selalulah duk tinggal, selalu dah duk buat. Okey, baik. Yang ketiga, sembahyang maghrib berjemaah 3 rakaat. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat, aku makmum, maksudnya aku ni ikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, baik. Yang keempat, wirid Qusaisyiyah. Apa dia wirid Qusaisyiyah? Selepas sembahyang maghrib, dengar, selalu kita buat dah. Ada dia panggil Qusaisyiyah, wirid Qusaisyiyah. Apa dia? Jangan tinggal. Okey, ni amalan seperti mana amalan subuh. Pertama, banyakkan selepas daripada istighfar 3 kali. Ini amalan kami lah, saya, Ustaz Wadi dan ada lagi ulama-ulama lain. Yang ni lah saya nak tambah lah. Lepas kita istighfar 3 kali, nak tambah ke, nak kurang ke, astaghfirullahalazim, yang tu yang disebut oleh Nabi 3 kali. Tapi kita, ulama kita suruh astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Yang ni ada khilaf, wal hayyal ke hayyul ke, sama aja. Tengok balik pada waqaf dia dengan ibtidak ada. Baik, 3 kali. Lepas tu baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kami baca hak tu dalam wirid, kami tak bawa dalam zikir atau doa. Sebab apa? Sebab nak minta pada Allah bantu kita bagi jadi rajin. Tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, supaya aku selalu ingat kepadamu ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Buat waktu tu pun boleh. Okey. Lepas tu baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10. Jangan kurang, jangan kurang. Ada imam-imam dia buat 3 kali. Allah, rugi tuan-tuan. Sebab dia tak ikut terma dan syarat yang diatur, yang disusun oleh ulama. Macam ni pesanan saya. Kalau imam tu mungkin dia nak cepat, mungkin ada jenazah, mungkin ada sebab, mungkin ada kuliah. Tapi pada saya ajukan di sini macam ni. Kalau jadi imam, lajukan sedikit bacaan zikir itu tadi. Selalu duk baca, kalau tak ada kuliah, tak ada apa hal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bayangkan 10 kali, lama tak? Lama. Tapi tukarlah step, buh dia 3. Bacalah hadar ke tadwir, jangan baca tertil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buat 10 kali. 10 kali, jangan kurang. Kalau tiba-tiba imam buat 3, kita buat bagi cukup juga. Ni kita nak faham hak yang amalan kita. Tak salah kalau buat 3, tak salah. Nah, ini untuk maghrib. Okey, baik. 10 kali nah.
Lepas tu kita baca, lepas pada 10 kali hak yang tadi la ilaha illallah, baca pula Allahumma ajirni. Kalau seorang, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. 7 kali, jangan kurang. Tiba-tiba imam ataupun siapa-siapa dia baca 3 saja, kita percukupkan menjadi 7 juga. Lajukan. Kita buat seorang-seorang. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Amalan saya tak baca Allahumma ajirni kalau ikut pada hadis. Saya baca Allahumma ajirna walaupun saya baca seorang. Pasal apa? Saya mengenangkan isteri saya mengenangkan anak-anak saya yang satu hari ada dosa. Maka saya baca kami Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Tapi setiap kali itu saya tambah, kalau ikut hadis Nabi dalam pada riwayat Tirmizi, yang Nabi baca Allahumma ajirni minan nar wa as'aluka jannah. Yang itu saya tambah. Saya akan baca macam tu, Allahumma ajirni minan nar wa as'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar wa as'aluka jannah. Tapi saya baca ramai, Allahumma ajirna minan nar wa nas'aluka jannah 7 kali. Wa nas'aluka jannah ataupun wa as'aluka jannah. Apa maksud dia? Ya Allah, peliharalah aku daripada api neraka 7 kali. Kata ulama, sebab apa kita kena baca 7 kali? Sebab pintu neraka ada 7. Kita tutup semua pintu neraka tersebut. Wa nas'aluka jannah ataupun wa as'aluka jannah, maksud dia aku pohon pada engkau ya Allah, berikanlah, kurniakanlah aku syurga. Kan? Boleh? Dapat tak? Dapat, selalu dah kita buat. Memadai dengan kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Baik ya? Yang kelima, membaca bacaan ini sebanyak 3 kali pada setiap sembahyang fardu, termasuk sembahyang maghrib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a fi ilmillah. Dulu saya bagi dah amalan ni. Lepas sembahyang maghrib, selepas sembahyang asar dengan subuh. Ini amalan guru kami Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari dan juga amalan para tarikat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'a fi ilmillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a fi ilmillah 3 kali. Okey. Nah, apa maksud dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita niat dalam tu pahala bacaannya pada setiap kerdipan mata kita, pada setiap helaan nafas kita tarik dan lepas. Sebanyak itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berkumandang. Maksud banyak mana? Berapa kali dah kedip mata ni? Kena hak laki pula tengok hak segak. Kedip tu dia sebelah je lah. tu nak jadi dosa lah. Tak yalah. Hak yang kedip mata kita berapa kali? Tak tahu banyak mana. Yang kita tarik dan helaan nafas kita. Tambah-tambah naik tangga pula. Lagi kerak. Maka la ilaha illallah tu Allah jadikan dia pahala pada kita. Contohnya, kita nak jogging, kita nak apa? Sebelum tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahati wa nafasin ada wasi'a fi ilmillah. Waktu kita jogging, berapa kali dah kita? Maka dikira sebagai amalan setiap kali kita menghela nafas. Nah, 3 kali ya. Ingat dah lagi? Nak ulang nah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a fi ilmillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a fi ilmillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a fi ilmillah. Buat 3 kali lah. Tapi kalau boleh banyak, alhamdulillah. Isi kita. Isi apa tu? Isi supaya kita jangan lalai dengan dunia. Yang kedua,
bekalan kita ke akhirat nanti. Sebab timbangan la ilaha illallah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, semulia-mulia, selebih-lebih kelebihan adalah la ilaha illallah. Baik, yang keenam, iaitu setiap amalan pada setiap ni tadi saya kata la ilaha illallah. Kemudian selepas solat ba'diyah maghrib, lepas kita buat sembahyang ba'diyah 2 rakaat, hadis dia mana? Ada hadis dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, balik redha Allah pada anak dia Abdullah dan juga Sayyidina Umar, redha Allah ke atas mereka dua beranak. Aku solat bersama Nabi SAW, kata Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum zuhur. Ni Ibnu Umar kata 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib. Tu saya kata tadi hak yang sebelum maghrib tu tak berapa dituntut, tapi selepas maghrib ni dituntut. 2 rakaat selepas isyak. Yang ni waktu-waktu yang dituntut buat solat sunat ba'diyah. Zuhur lagilah. Begitu juga asar ba'diyah pun dituntut. 2 rakaat selepas solat Jumaat. Pas solat Jumaat buat 2 rakaat. Adapun maghrib dan isyak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, qabliyah ba'diyah sembahyang sunat kebanyakan Rasulullah buat di rumah. Rasulullah tak buat di masjid. Tapi kalau keadaan kita yang jauh daripada masjid dengan rumah, buatlah di masjid. Takut saya lagi qabliyah ba'diyah kita buat di rumah, contohnya qabliyah kita buat di rumah, lepas azan kita buat di rumah. Jalan-jalan pi naik kereta ke naik motor pi masjid, orang bagi salam dah maghrib, ambil dah tahu kata jauh, siapa suruh buat di rumah. Tu kena tengok fiqh dia juga, keadaan Nabi, rumah Nabi ni tu makam dia dengan mihrab kan jauh mana. Nabi buat lepas-lepas Bilal azan, Nabi terus sembahyang dalam rumah dia, rumah Aisyah. Nak buat macam tu boleh kalau rumah dekat. Lepas tu habis-habis sembahyang sunat, pilah masjid. Yang tu sunnah yang sebenar. Itu sebab tuan-tuan, untuk orang lelaki, itu sebab pasal apa lepas kita mayang mana-mana fardu kecuali subuh dengan pada asar lah, tapi buat qabliyah ba'diyah pula tadi mai kok mana pula dah. Lepas mayang apa-apa pun selain pada asar, selepas maksudnya ba'diyah, kita ubah tempat sikit. Betul? Lepas pada kita sembahyang fardu dengan imam ke, kita sembahyang infirad ke, seorang diri ke, kita ubah tempat sikit. Ubah tadilah kias kepada takwil daripada hadis Nabi yang Nabi balik rumah tu. Tu kita ubah tempat sikit, ubah sikit lah. Tapi kata Imam An-Nawawi, kalau tak mampu kita ubah tempat sebab nak ambil sunnah Nabi sembahyang ba'diyah di rumah, maka kata Imam An-Nawawi, kalau tak mampu untuk ubah tempat, crowd terlalu banyak, orang terlalu ramai, masjid ke, Masjid Nabawi ke, Masjidil Haram ke, orang terlalu banyak, bersembang tentang dunia dulu. Sembang tentang dunia. Dah tak boleh nak ubah dah ni. Sembang tentang dunia, sihat ke, sihat, lama tak nampak, baru tak sat jumpa, lama tak nampak. Sembang bila tebak dunia, lepas tu bangkit, Allahu Akbar. Dikira sama dengan perbuatan ubah tempat. Ingat. Okey. Macam tu kata Imam An-Nawawi, kalau tak mampu ubah, tapi kalau boleh ubah. Tapi kalau boleh balik rumah, silakan. Contohnya orang lelaki lepas kuliah, lepas tu mayang isyak, lepas tu dia balik nak buat di rumah. Tapi yang saya tahu, dia balik rumah, dia singgah Haji Ali, lepas tu dia balik ruyuk ayat tu. Tu yang selalu duduk jadi. Tapi kalau mampu dia balik rumah, dia masuk pergi salam anak isteri apa semua, dia masuk tu dia hampak, Allah saja aku sembahyang ba'diyah, Allahu Akbar, sunnah yang sebenar. Yang tu terbaik. Tapi hak duk jadi qaibul ghuyub. Itu amalan. Okey. Kita nak latih diri kita yang senantiasa mengingati akhirat, senantiasa mencari bekal. Sebab perjalanan hidup kita setelah dilahirkan 9 bulan 10 hari, 9 bulan kan lama mana pun. Umur kita hari ni 40, umur kita hari ni 50, kita rasa lama. Dah tak lama pun. Tonton tengok nah, baru ya Jumaat. Ni Jumaat pula dah. Baru ya raya haji hari tu. Ni raya haji pula, nak sembelih pula. Maksudnya masa tu begitu singkat. Tapi tuan-tuan tahu tak,
duduk dalam kubur lebih lama daripada hidup atas muka bumi. Tuan-tuan tengok Nabi Adam lama mana dah duduk dalam kubur. Perjalanan alam barzah lebih lama daripada perjalanan alam hidup. Perjalanan alam akhirat setelah dihidupkan, kita dihimpunkan, lebih lama daripada barzah, lebih lama daripada alam hidup. Maka alam hidup inilah, carilah bekal, carilah kesempatan untuk bawa bekal ke alam barzah, ke alam mahsyar. Nak menentukan jatuh ke dalam neraka atau selamat berjalan di atas titian Siratul Mustaqim sampai ke pintu syurga. Tu tujuan hidup kita. Jangan sikit-sikit duk kira nak rekah orang, duk sikit-sikit kira hasad dengki, duk sikit-sikit kira nak riak, duk sikit-sikit kira tak puas hati dengan orang. Itu kehidupan sebenarnya. Usaha dah, siapa diri aku tak mampu amal. Jangan duk sama-sama mengumpat pula. Yang tu nak bawa ke neraka. Hasad dengki. Hasad dengki ni saya nak pesan elok-elok nak. Orang yang hasad dengki ni orang yang tak redha dengan Allah. Siapa yang ada hasad dengki ni orang yang tak redha dengan Allah. Allah dah takdirkan dia dapat kereta Mercedes. Allah dah takdirkan dia dapat iPhone berapa Pro tau. Allah takdirkan dia segak. Allah takdirkan dia ada suara yang sedap. Allah takdirkan. Duk dengki buat apa? Tu takdir Allah pada dia. Maksudnya orang yang dengki ni orang yang tak terima ketentuan Allah. Yang tu lah. Bila orang yang ada perasaan tak terima ketentuan Allah, di mana kedudukan dia di sisi Allah? Jangan berdengki. Biar pilah kat dia pun dia nak pakai jam 70,000 pun. Hai tak punch pun. Orang kata mayang asak sekian jam berpuluh-puluh ribu. Mayang dah juga. Lala kat nak masuk maghrib pun boleh mayang. Tak bermakna. Biar hak jam pasal malam beli 3 hari piak. Tapi dia punch setiap waktu. Lebih. Tu duit lebih lagi dia boleh sedekah. Contoh hari duk terasa pula. Aku tu ustaz kata, dak tu pun tak sah pula. Jangan. Saya sebut ni umum. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu tentang harta-harta kita yang kita beli semua akan dihisap. Baju kita beli mahal sekali ya pakai, jaga tu nak dihisap. Berapa almari lah, tema kenduri warna hijau, kenduri hak ni warna purple, tema berapa almari dah tu. Lepas tu raya pula, raya puasa hari tu dah warna dah lebih pada borel lagi. Turun van tu, turun dia borel mana mai daripada mak sampai ke cucu, habis semua. Lepas tu hak yang nak raya haji pula dia buat pula dah, tema lain pula dah, ada gambar. Lepas tu tak pakai dah. Jaga benda tu semua akan dihisap oleh Allah. Setiap harta kita yang kita beli semuanya akan dihisap oleh Allah. Cuba kita bayangkan dengan kadar kita nak beli semua ikut matching lah apa. Duit tu kita sedekah fisabilillah. Duit tu kita sedekah pada masjid. Duit tu kita guna pada anak yatim. Duit tu kita gunakan untuk pusat pengajian. Berapa banyak dah bekalan kita ke akhirat. Mau duk fikir tu ya. Ni nak raya haji dah, dia fikir juga nak matching tak matching. Tak dan. Allah. Okey, baik. Ba'diyah maghrib. Buatlah ba'diyah maghrib tang mana pun. Berubah tempat, tak boleh berubah tempat, bercakap tentang hal dunia dengan orang sebelah dan sebagainya. Lepas tu bangkit. Nak bersalam ke apa ke, lepas tu bangkit. Maksudnya tu hal dunia. Bangkit sembahyang. Saya tak boleh bangkit dah. Kalau saya duduk saya tak boleh kepak. Sembahyang sunat boleh duduk. Sembahyang fardu jangan. Bangkit juga semampu mungkin. Tak ada bagi ada kerusi dan sebagainya. Sembahyang sunat, sihat ke tak sihat ke apa ke, duduk boleh. Dah malas nak bangkit, buat sembahyang. Cuma pahala dia separuh saja. Faham betul? Faham nah? Baik. Yang ketujuh. Sekiranya ada majlis pengajian, kuliah di surau atau masjid, sangat baik untuk kita ikut serta. Ikut. Saya ucap tahniah lah. Tahniah dan syabas pada ibu-ibu, orang perempuan. Dia rajin mengaji. Hak laki dia balik lok sikit. Dia tak apa nak mau sangat bab mengaji.
kan. Itu yang sebab bila jadi imam PKP hari itu, suami jadi imam, baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tak tahu cari jalan nak keluar tak boleh. Kada ulang la a'budu ma ta'budun wala antum la a'budu ma ta'budun. Lalah isteri dia yang rajin mengaji siap tegur lah, wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum. Oh, bunyi di belakang. Lalah mai mayang pula hak kedua, hang lah jadi imam. Wah, bodoh orang lelaki macam tu, mana boleh perempuan jadi imam. Okey, sebab apa? Orang perempuan ni syabas, tahniah pasal dia rajin mengaji. Rajin mengaji. Saya ni hampir tak menang tangan, saat-saat minta saat-saat minta ni, dia tanya suami izin ke tak. Yang tu je lah. Baik. Mana yang kata tunggu ustaz di surau atau masjid kalau ada kuliah pengajian, kalau ada hal-hal penting tak apalah. Ini untuk orang lelaki lah. Berada di dalam majlis ilmu sangat besar ganjarannya, cukup besar ganjarannya duduk dalam majlis ilmu. Dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi yang dinukilkan kembali oleh Syekh Fahmi Zamzam Abuya, guru kami rahimahullahu ta'ala, ada satu hadis yang berkaitan orang yang tunggu daripada lepas dia sembahyang maghrib, dia buat ba'diyah, lepas tu dia tunggu untuk kuliah, untuk pengajian, atau dia tunggu pun dia untuk zikir saja, nak tunggu sampai masuk isyak. Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu qala, saya baca maksud dia terus nah. Aku telah mendengar, kata Abu Darda, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, dia pergi majlis ilmu, seperti duduk macam ni juga, selain pada maghrib pun dia pergi untuk duduk dalam majlis ilmu, walaupun dia non, bukan nama non, walaupun dia main tapi dia main daripada rumah tu, start motor kan, start motor, start kereta, kayuh gerek, jalan kaki, lenguh kaki-kaki, dia nak duduk dalam majlis ilmu. Dia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Saya kata orang perempuan dia rajin, tapi dia ada syarat juga. Ada syarat. Sesungguhnya para malaikat ni, dengar ni kita sedang menghamparkan sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Allah redha pada semua. Maka malaikat buka sayap, memberi keampunan, minta keampunan. Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah, ya Allah rahmati dia ya Allah, sampai kita balik lagi. Panjang sikit boleh kot no? Lama sikit. Okey. Tapi kalau orang hak yang betul-betul tak apa, lama pun tak apa. Dah ni kami nak jemaat pula. Tunggu sampai lohok apa hazak pula, tu pahala lain. Dan sesungguhnya setiap yang ada di seluruh lapis langit dan bumi, malaikat yang ada setiap 7 petala langit akan mendoakan kau, akan mendoakan ibu, ada yang mendoakan abang, selama mana duduk dalam majlis ilmu. Ni tak boleh duduk dalam majlis ilmu rasa macam bakar pungkuk. Dia tak boleh duduk, syaitan. Ada kata orang lain lah, dia tak boleh duduk dalam majlis ilmu, dengar majlis ilmu, dengar ulama mai, orang bawa mai, dia tak boleh pergi. Jaga. Tambah-tambah ulama besar yang ada berkat lagilah. Sebab apa? Sebab orang soleh ni disayangi oleh malaikat dan Allah dan juga Rasul, maka lebih berkat. Terus setiap malaikat yang ada di lapisan langit dan bumi meminta ampun bagi orang yang mengajak. Itu dalam kitab Ittihafus Sadah, Imam Az-Zubaydi sebut, ambil daripada kitab Ahya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali, kata orang yang mengajak, orang alim yang mengajak, orang yang berjalan untuk pergi mengajar, ikan di laut, burung yang terbang, semua mendoakan pada dia. Siapa? Tak, bukan nak kata duduk atas ni duduk sembang, tak, bukan. Orang lain.
Duk doa kat dia. Kalau kata dia naik feri tu, ikan yang duk ikut dia semua mendoakan dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Feri duk tengah berjalan ni, burung ni duk terbang ni, semua makhluk ni duk doa kat dia, ya Allah ampuni dosa dia. Tiba-tiba kita boleh duduk dengan dia, kita dapat tak khidmat? Semana dia kita ulama ni kita ikut, boleh ikut. Sebab apa? Sebab dia itu didoakan oleh seluruh makhluk yang ada. Dalam kitab Ithafus Sadah diterangkan. Boleh tengok balik kitab Bahrul Mazi jilid 19 dalam bab adab menuntut ilmu. Muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga kan ikan yang ada di laut, burung di darat, itu semua akan doakan keampunan bagi dia, orang alim yang nak pergi mengajak, yang sedang mengajak tadi. Dan sesungguhnya kelebihan orang alim atas orang abid, beza orang alim dengan abid. Abid ni orang yang kuat ibadah tapi dia tak ada ilmu sangat. Okey, beza orang alim dengan orang yang kuat ibadah seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Bulan purnama diibaratkan orang alim, bintang-bintang itu seperti abid yang ibadah. Kita lah yang suka ibadah, suka beramai, tapi kita hanya ambil ilmu saja, kita tak ada amalan daripada guru yang khusus. Dan sesungguhnya, sambung hadis ni, ulama itu pewaris para nabi. Ini dalam hadis ni. Dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewarisi dinar, wang ringgit, dan dirham, wang perak, tetapi yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Tuan-tuan, kita ada ayah, ada dua. Dalam hidup kita ada dua ayah. Jangan salah faham pula. Kita ada dua ayah. Yang pertama dipanggil ayah nasab, bapa nasab. Bapa yang kita binkan kepada dia, bapa yang kita binti kepada dia, zuriat keturunan, dipanggil bapa nasab. Yang harta dia kita warisi dan sebagainya. Setiap apa yang dia cari nafkah kepada kita, membesarlah kita, itu dipanggil bapa nasab. Yang bapa yang kedua, ingat elok, adalah abul ilmi, bapa ilmu. Bapa nasab membesarkan tubuh, bapa ilmu membesarkan ruh. Maksudnya kita ada dua bapa. Siapa yang membesar kita dengan bacaan Al-Quran? Siapa? Tok guru kampung. Maka dia tu bapa kita. Kalau dia tu seorang perempuan, dia ibu kita. Kalau dia doa ajak kita supaya jadi orang soleh, tu bapa ilmu. Kalau ibu seorang perempuan, dia ibu ilmu kita. Hormat dia sama dengan kita hormat ibu nasab. Hormat dia sama dengan bapa nasab kita. Sebab apa? Sebab dia membesarkan ruh kita. Bapa nasab membesarkan jasad kita, pergi cari duit apa semua. Tapi kalau bapa dengan ibu nasab yang mampu mendidik anak dia dengan ilmu, daripada alim dengan alimah, lagi terbaik. Itulah bapa nasab, itulah bapa ilmu bagi dia. Ada tok-tok guru, dia ada anak dia tadi, siapa guru dia? Pak dia sendiri. Baik, paling mudah saya kata, siapa ajak anak baca Quran? Siapa? Ada tak ajak anak baca Iqra ke, Muqaddam ke, patah apa, ain patah, lam patah lah, melengung. Ada kaedah dulu kan. Dalam pa satu, patah satu, bunyi satu, mai hak kaedah lah. Banyak ramai bapa dan ibu mampu. Sebab apa? Terus sebutnya fa'ala, tapi huruf haram tak kenal. Baris pun tak kenal, tak tahu bunyi je. Tolonglah, tolong. Ni siapa yang duk ngajak anak-anak, tolong. Yang ni fa, ajak makros dia pula. Ni fathah, patah, baris atas, kena hak baris atas pula. Ba di atas, apa di atas, apa ain di atas, semua duk di atas. Bila nak turun bawah? Okey, tak apalah. Kat mana pun. Tapi dia jadi panjang, suku kata tu menyebabkan jadi susah. Tak apalah, ulama ubah terus. Fa'ila, ain di bawah, ain lam di atas, la lambat tu, mau duk karangan tu. Terus fa'ila.
Oh, tengok tahu dah. Macam kita jalan-jalan kereta, kita tengok ada budak 2 orang duk tarik tangan. Oh, sekolah. Betul tak? Duk jalan-jalan, tak ada garisan. Oh, ada lintasan. Jalan. Tengok lembu. Gambar lembu. Ha, jaga-jaga. Ngan laju. Saat lagi pula belah hak tu. Siapa bodoh tak tahu. Faham maksud saya? Duk tengah jalan ada gambar lembu. Apa maksud dia? Banyak lembu kot jalan tu. Janganlah laju. Dia bawa laju juga. Dak lah ni siapa bodoh? Dak. Tuan lembu bodoh. Pasal apa? Lepas merata memudaratkan orang, maka tuan lembu tu tadi kena bayar ganti rugi. Itu ikut hukum fiqh. Ni dak nak raya mengaku kata tu lembu dia. Waktu bila dia lepas ikut dana, aksiden tak tahu lembu siapa, tak tahu. Lembu dia. Ini dia dalam fiqh, dia kena bayar ganti rugi kepada kereta tadi. Kalau meninggal lagi teruk. Jaga hak siapa belah menatang. Okey, Sulaiman yang dirahmati Allah. Maka barang siapa yang mengambil ilmu bererti dia telah mengambil habuan yang paling sempurna, yakni akhirat. Dia duduk dalam majlis ilmu, lepas tu dia kenal guru dia. Tolong kenal guru. Ngaji kat siapa? Tak tahu. Muka bulat-bulat ada tai lalat, gemuk-gemuk, aram. Duk tulis dah di tu. Siapa tu? Tak tahu. Tolong kenal guru yang kita mengaji. Ilmu apa? Kitab apa? Tolong kenal. Siapakah gurunya? Kena tahu. Saya guru saya Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Itu guru saya. Di antaranya lain lagi yang saya mengaji Pondok Paya, saya mengaji fiqh dengan tuan guru almarhum Yahya Junaid, Pak Yahya Junaid rahimahullahu taala. Itu guru. Itu di antara guru yang cukup saya sayang, di antara guru ni. Yang lain guru lagi seperti almarhum tuan guru Syekh Zakaria Wan Besar. Dia duduk mengajak di pondok Haji Husin Guak Cepedak. Lepas tu dia pergi mengajak Masjid Teroi. Saya duduk di situ, ikut merata pergi mana pun ngaji kitab dengan dia. Sulaiman tu kalau sebut hatu je lah. Baik, kena tahu siapa yang kita mengaji. Ni tak tahu. Tok guru hadap mengaji Muqaddam tu hampir sudah dia tak tahu nama apa tu. Tak tahu tok pah kau panggil la ilaha illallah. Dan saya nak sebut, di antara adab sebagai murid, macam tu juga adab kita dengan ibu bapa kita, adab dengan guru kita. Walaupun manusia ni manusia, guru ada kekurangan, guru ada keaiban, guru ada sesuatu yang tak berapa lah elok, tutup. Tu adab seorang murid. Hari ni ramai dah tok guru dia pergi pompang, dia hantam guru dia balik, tak ada adab langsung. Macam dia cerita keburukan mak dia pada orang, macam dia ceritakan keburukan pak dia pada orang. Pak aku kan boleh kira cakor dia cerita kat orang, malu tu pak hang tak sudut cerita. Macam tu juga guru kita, tolong tutup aib dia di antara adab-adab kita. Okey, habis dah. Itu di antara amalan ya. Kalau saya sebut satu-satu, lepas kita baca 3 kali istighfar, lepas tu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lepas tu kita baca Allahumma ajirni minan nar wa as'aluka jannah, kalau boleh tambah-tambah. Lepas tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahmati wa nafasin ada wasi'a fi ilmillah. Lepas tu kita baca Allahumma antas salam. Okey, baik. Kalaulah kita agak kekalutan, ini amalan ulama, agak kekalutan maghrib, isyak apa pun, jangan tinggal Allahumma antas salam dengan ayat kursi. Tolong jangan tinggal. Jangan jadi kelaku hak antara puak ni. Habis-habis bagi salam tuh, tak ingat mati kot. Habis bagi salam, bacalah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam. Baca hak tu. Wa ilaika ya'udu salam hayana rabbana bis salam wa adkhil jannata darussalam. Baca hak tu berapa kali? Sekali. Lepas tu baca surah al-Fatihah. Sebenarnya nak baca tak apa, tak baca pun tak apa. Kalau agak kekalutan, terus pergi ayat kursi. Terus pergi ayat kursi. Tak payahlah wa ilah hukum tu. Kalau nak baca silakan. Itu ikut wirid ulama asal khususiyah.
Tapi kalau kita mampu baca, baca. Kalau tak mampu, terus lompat ke ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ajukan 9 waqaf. Kalau tak mampu, buatlah macam mana pun. Habis. Sebab apa? Semua wirid-wirid yang disusun semua ada hadis. Cuma Fatihah ya. Tak apalah, Fatihah tu kita masuk sebagai umul kitab, kita anggap dia sebagai zikir. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, dimasukkan dia ke dalam syurga, diampunkan dosa-dosa dia, diberatkan timbangan sebelah kanan. Siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ditutup pintu-pintu syurga, diampunkan dosa-dosanya. Siapa yang membaca Allahumma anta salam, diselamatkan kehidupan dia dunia dan akhirat. Siapa yang ada penyakit, siapa yang ada, baca Allahumma anta salam tu jangan lupa, supaya diselamatkan, disejahterakan kehidupan dia sampai dia mati, sampai dia masuk syurga selamat. Allahumma anta salam ni besar. Lepas tu siapa yang baca ayatul kursi, kata Nabi SAW, fadakhala jannah, masuk syurga dengan syarat dia mati. Tapi kalau tak mati, dia rasa syurga, dia tu geng cakurai. Ada rasa macam syurga. Tu geng yang Dunlop. Kalau tak Dunlop pun cak napang. Apa dia tu? Gam. Tak, syarat dia kena mati. Bila dia mati, masuk syurga. Apa amalan dia ni? Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim, dia baca ayat kursi pada setiap kali sembahyang fardu. Baca ayat kursi. Tapi itu yang saya kata, tolong dampingkan dengan Allahumma anta salam, supaya Allah selamatkan kita. Contoh, kita teringin nak buat maksiat, kita teringin nak buat jahat, dengan doa kita Allahumma anta salam tadi, Allah sejahterakan kita supaya tak bagi buat. Teringin nak pergi tempat-tempat tak elok, Allah pecahkan tayar kereta kita. Pum. Oh, hari duk maki ke tayar kereta. Sebenarnya Allah dah selamatkan kita tu tadi. Jatuh longkang sambil duk berjalan, nak pergi mana? Kroke. Nak pergi mana? Nak pergi mesyuarat bawah pokok ceri, ngumpat. Ada cerita baru dia kata. Geng WhatsApp kata, "Mai lah." Elok dia nak turun tangga, nak pergi jatuh longkang. Allah selamatkan dia sebenarnya. Lepas tu pula senang nak pergi buat ibadah, senang tangan menderma, senang hati bila duduk dalam majlis zikir ilmu. Itu Allahumma anta salam. Amalkan, sebab Allah sejahterakan kita dengan benda-benda elok. Sejahtera ni maksud dia menolak benda tak elok, mengambil benda elok, tu maksud sejahtera. Allahumma antas salam wa minkas salam. Daripada kamulah sejahtera tu, daripada engkau ya Allah. Maka Allah akan selamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak elok, disejahterakan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Habis baca ayat kursi, baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, 33 99. Kata guru kami Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah. Ambil sampai habis, maka mencukupkan ia menjadi 100. Maka diampunkan dosa-dosanya seperti pasir-pasir di pantai, buih-buih di lautan. Nak tanya, tak ada dosa ke? Ada. Bohong kalau manusia tak ada dosa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka 33 satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jangan tinggal. Jangan tinggal. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Okey, habis pada tu nak buat amalan-amalan lain. Yang ni yang saya cerita ni yang kalau boleh buat. Tapi sebelum nak baca la ilaha illallah subhanallah 33, baca dulu 3 qul. Ini amalan ulama. Qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ataupun tambah dengan kalau maghrib dengan isyak, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kan? Sampai habis apa tu sambung pada inna dina innallahil islam qulillahu dan sebagainya. Masukkan ia sebagai sebab apa? Sebab untuk memberi mudah hidup kita beribadah dan bekerja dalam hidup, dan memudahkan kita di alam kubur, memudahkan kita di alam mahsyar, dimudahkan, diberatkan timbangan di sebelah kanan, sehinggalah kita dihimpunkan di haud Nabi, iaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat amalan sebelah kanan,
dia akan berhimpun di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat catatan amalan dia sebelah kanan selepas dihisap, dia beruntung, dia akan berhimpun di haud Nabi. Haud ni maksudnya telaga-telaga yang semua Rasul ada. Cuma kita, telaga kita Kautsar, kita akan berhimpun di situ. Semua ahli-ahli syurga akan berhimpun di situ dulu. Dan ada di antaranya 70,000, ada kata puluhan ribu tak piduk situ dah, terus masuk syurga. Ada juga di antara umat Nabi Muhammad. Tak apalah, kita cerita hak yang duduk di haud, duduk di telaga, berhimpun di telaga tersebut, kita akan berjumpa seluruh keluarga kita. Tapi kalau hak yang terlima terbelah kiri, sorry, tolong banyakkan amalan-amalan. Bila dengar kata amalan ni memudahkan alam kubur, beramai. Dengar kata yang ni amalan ni memudahkan kita di mahsyar, beramai. Sebab kita semua akan mati. Semua kita akan pergi sana. Semua kita akan masuk ke dalam liang yang penuh dengan kegelapan. Semua kita akan dibangkitkan dengan tiada apa pun seutas benang, yang hanya mengharap rahmat Allah. So hari ni tackle Allah elok-elok dengan amal soleh, amal baik. Dengar benda tu baik, beramailah. Dengar benda tu elok, beramailah. Dengar benda tu tak elok, tinggalkanlah. Tu kehidupan yang sebenarnya. Baik, sejam saja orang bagi. So kalau nak tambah lagi, saya terpaksa tambah waktu isyak pula, jadi 2 jam pula. Lepas tu non terus lah. Saya berhenti dulu takat ni dulu, sejam dulu, sebab ada lagi yang saya perlu buat. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Kalau siapa nak boleh bagi tahu saya kitab ni. Saya order kat Ustaz Jafri lah, sebab dia ada penuh, siap dengan ada jadual-jadual apa yang perlu dibuat. Tapi jangan beli kitab, duduk di situ, duduklah tahun tu. Tak mau. Jadi bagi ada kitab, duduk dengan kita, duduklah kereta, nak buat apa, tak nak buat apa, sampai lekat atas diri kita, tak payah habang dah, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Macam dia jadi rutin kita. Hari Jumaat makan chicken chop, hari Sabtu lamb chop, hari ni KFC. Amboi, hak tu hang ingat. Hak tu untuk dunia, yang untuk akhirat, Jumaat apa perlu aku buat, sekian. Dan saya ajukan sebelum habis, banyakkan membaca qul huwallahu ahad, paling kurang 100 kali hari ni. Orang lelaki macam tu juga, sebelum tunggu Jumaat masuk, baca. Pi sat lagi masjid, baca qul huwallahu ahad. Dia panggil Samadiyah. Samadiyah sempena nama surah Al-Ikhlas. Tadi dia ada Allahu Samad, dia panggil Samadiyah. Buat 100 kali. Kalau kata kita baca 3 kali, sama dengan amalan khatam satu Al-Quran. Jangan kata macam ni pula, aku baca 3 kali cukuplah khatam Quran, tak payah ada duk khatam banyak-banyak. Ini sebagai amalan akhirat. Kan? Tak payah mengaji Iqra', tak payah mengaji Muqaddam, baca 3 kali Allahu Ahad, khatam dah. Hang khatam berapa kali? Boy. Macam pi haji, dia naik haji tiap-tiap hari, main dam. Jangan dah buat itu. Amal asal kena buat juga, cuma amal atas pahala fadilat buat. Kalau baca 3 kali qul huwallahu ahad, sama dengan pahala khatam sebuah Al-Quran. Bayangkan kalau kita baca 100 kali. Allah. Duduk saja-saja sebelum masuk Jumaat. Lepas tu pula untuk orang lelaki, lepas daripada sembahyang Jumaat, lepas istighfar, 7 kali Fatihah, 7 kali qul huwallahu ahad, 7 kali qul a'udzu falaq, 7 kali qul a'udzu birabbin nas. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, siapa yang baca 7 akan diampun dosa dia sebanyak seminggu yang lepas. Tapi untuk orang lelaki lah. Tapi cuma nak pesan kat kak makcik-makcik, pesan kalau ada suami ni, pi jangan balik lagi, baca 7 kali dulu. Kalau tak baca jangan balik, tak balik lelaki dia, pi rumah lain. Sekian, terima kasih. Kita ni, bukan kita lah, orang perempuan ni, kita pula. Orang perempuan ni sebenarnya dia tak payah buat amal sangat. Dia sebagai penegur, pemberansang suami dia.
Tengok-tengok ke-12 abang, ke-12 abang boleh pi dah kot, dapat seekor unta. Sedekah tu. Nak sedekah tak ada duit, seluk-seluk warna biru wow bulan. Seluk-seluk belah ni pun warna biru wow bulan. Bila nak boleh sedekah dengan nilai yang banyak? Suruh suami pi awal. Siapa yang pi awal, malaikat akan catat dia telah bersedekah seekor unta. Ni, sat lagi ni. Habaq ke abang? Abang dah lah tak ada duit, sedekah pun tak ada. Pi masjid awal, seolah-olah sedekah seekor unta. Lambat sikit, seekor lembu. Lambat sikit lagi, seekor kambing. Lambat sikit lagi, seekor ayam. Lambat sikit lagi, telur. Lambat lagi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang hormat baru dia nak pi. Nah, ni sat lagi. Maka perempuan ni dia pemberansang kepada lelaki-lelaki yang soleh tapi kadang-kadang lalai. Hak tu je. Maka kena ada ilmu. Lepas tu pesan pula, jangan balik lagi. Tunggu dulu baca hak ni. Dia tolong peringat suami dia. Alhamdulillah. Ni dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Kereta laki dia dulu bunyi tut tu. Tu yang duduk semua kot pintu masjid. Kok nak duduk belakang tu imam, tak payah duduk lah belakang tu imam, kita bukan rati apa kan. Duduk saf pertama, tak apa penuh. Tang mana paling ramai sekali masjid? Pintu masjid cukup ramai. Heran pasal apa? Balik awal. Hari Jumaat ni kalau boleh tunggu. Siapa balik paling akhir, maka rahmat Allah, keampunan dia dapat. Maksudnya di sini ialah dia banyak amalan sebelum dia balik. Lagi pun hari Jumaat kita Kedah ni bukan ada apa pun, melainkan orang yang kerja ya. Untung bagi orang yang ada keluangan, kelapangan masanya pada hari Jumaat. Dan ada orang dia sanggup ambil cuti hari Jumaat. Sebab apa? Dia nak tengok akhirat dia. Selama 6 hari dia tumpu dunia, hari Jumaat dia nak tumpu akhirat. Tolong. Bukan tolong saya, bukan tolong diri sendiri. Takat tu saja, minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Shalli ala sayyidina Muhammad. Esok tak pilih dia esok. Tak? Tak. Esok ada jubli emas. Oh, tak payah, saya tak boleh tinggal. Saya ada kuliah lama. Tak apa lah, tanya lah. Dah saya tak boleh. Nama lah tak situ lah. Oh, Al-Jarumi ya. Boleh juga. Boleh. Nanti saya order dulu. Saya tanya dulu Ustaz Jafri. Kalau ada, saya rasa dia ada cetakan baru. Kak Haji tu pergi tanya dah.